Maybank adalah bank terbesar Malaysia dan syarikat tersenarai terbesar dari segi permodalan pasaran di negara ini dan telah berada kukuh dalam kedudukannya sebagai abang long dalam perbankan. Sebagai peneraju dalam saham bank, kestabilan dan hasil dividennya sangat tinggi. Saya percaya bahawa ramai pelabur, lebih-lebih lagi yang mementingkan pendapatan dividen, pasti menyukai saham Maybank. Tetapi dalam 10 saham bank di Malaysia, adakah yang memimpin tangga nombor 1 semestinya adalah yang terbaik? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Syazni dalam channel Equilogy untuk segmen soal saham di mana saya akan kongsikan dan berikan persepsi atau pandangan kami terhadap cerita-cerita di sebalik saham-saham Malaysia. Kalau anda belum subscribe channel kami, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kalau anda belum join grup Telegram kami, tekan link untuk dapatkan perkongsian harian dan updates-updates dalam pasaran. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan analisis untuk saham Maybank. Jom! Maybank ditubuhkan pada tahun 1960 oleh Khoo Teck Puat dan disenaraikan di papan utama Bursa Malaysia pada tahun 1962. Pada tahun 1966, terdapat kabar angin bahawa Encik Khoo telah meminjam wang dari banknya tanpa gadai janji membawa kepada keruntuhan Maybank. Pada tahun 1967, Kerajaan Malaysia mengambil alih dan menstruktur semula Maybank, menjadikan Kerajaan Malaysia pemegang saham terbesar dalam Maybank pada masa itu. Encik Khoo akhirnya meletakkan jawatan sebagai pengarah Maybank pada tahun 1976 dan kemudiannya disertai Pemodalan Nasional Berhad (PNB) atau sebuah agensi pelaburan dana berdaulat negara sebagai pemegang saham terbesar. Di bawah payung perniagaan Maybank, terdapat 5 perniagaan utama iaitu perkhidmatan kewangan komuniti yang menyumbang 51% daripada keuntungannya, perbankan global yang menyumbang 34%, perbankan pelaburan 6%, pengurusan aset 8% serta insurans dan takafu yang menyumbang 1%. Maybank beroperasi di 20 buah negara dan mempunyai sehingga 2,600 cawangan dengan Malaysia kekal sebagai pasaran utama yang menyumbang hampir 70% operasinya. Setakat ini, Maybank merupakan kumpulan perbankan keempat terbesar di Asia Tenggara dan salah satu daripada 5 yang ternama di ASEAN. Pertama sekali, mari kita tengok perolehan Maybank. Perolehan Maybank telah berkembang dari tahun ke tahun dalam tempoh 10 tahun yang lepas. Daripada perolehan sekitar 27 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2012 kepada paras tertinggi baru-baru ni sebanyak 53 bilion ringgit Malaysia. Perniagaannya berkembang hampir 2 kali ganda dalam tempoh kurang daripada 10 tahun, malah terus berkembang hampir setiap tahun. Ini boleh dikatakan agak mengagumkan untuk industri yang boleh dikira sangat matang ataupun dah sangat tradisional. Walaupun sejak beberapa tahun kebelakangan ni, terdapat persaingan yang semakin sengit dari segi pinjaman bank dan deposit, tetapi Maybank telah menjana keuntungan yang agak memuaskan pada setiap tahun dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Dengan margin keuntungan bersih atau net profit margin, kira 18 hingga 21% setahun. Manakala purata margin faedah bersih atau net interest margin stabil antara 2.1 dan 2.4% setahun. Akibat daripada pandemik pada tahun 2020, kerajaan melaksanakan moratorium yang memaksa bank untuk membenarkan pelanggan menangguh pembayaran balik pinjaman mereka demi kelangsungan hidup. Pada masa yang sama, ditambah dengan bank negara menurunkan overnight policy rate atau OPR telah menjejaskan pendapatan faedah bersih Maybank untuk 2020 dan mengurangkan keuntungannya. Seterusnya, jom kita tengok beberapa cara untuk menilai baik buruk prestasi sesebuah bank. Pertama sekali, bagaimana cara bank tersebut membuat keuntungan. Cara yang paling asas dan tradisional sebuah bank membuat keuntungan adalah apabila bank meminjamkan wang yang anda deposit atau simpan ke dalam akaun bank kepada orang lain dan kemudiannya mengenakan faedah kepada peminjam lebih tinggi daripada faedah yang diberi ke atas akaun pendeposit untuk mendapatkan keuntungan daripada perbezaan faedah tersebut. Inilah yang sering disebut sebagai margin faedah bersih atau net interest margin. Oleh kerana margin faedah bersih adalah penentu dalam bank menjana untung, maka semakin tinggi margin faedah bersih, semakin baik dan positif kepada perolehan bank. Purata tahunan terkini, margin faedah bersih dalam sektor perbankan adalah sekitar 2.1%.
manakala Maybank mencatat lebih kurang 2.3%. Jadi ini menunjukkan Maybank mencatat prestasi yang lebih baik berbanding purata dalam keseluruhan sektor perbankan. Selain margin faedah bersih, pelabur yang nak melabur dalam saham bank perlu juga beri perhatian kepada pulangannya ke atas equity atau ROE, Return on Equity. ROE merujuk kepada peratusan selepas membahagikan pendapatan bersih, net income, dengan shareholders equity. Secara ringkas, angka ini menunjukkan berapa banyak peratusan pulangan keuntungan yang mampu dijana oleh aset bersih syarikat tersebut. ROE yang lebih tinggi bermakna lebih efisien syarikat dapat menggunakan aset pemegang sahamnya. Menurut laporan tahunan terbaru Maybank, ROE Maybank adalah pada 8.1%, manakala purata industri bagi 2020 adalah pada 9.2%. Ini bermaksud tahap ROE Maybank tahun lepas adalah lebih rendah daripada purata industri. Pertumbuhan ROE Maybank yang telah terjejas akibat daripada penurunan mendadak pendapatannya adalah ekoran pandemik COVID-19 tahun lepas. Di samping itu, satu lagi petunjuk keuntungan yang menjadi fokus para pelabur pada saham bank adalah pulangan ke atas aset atau return on assets. Ringkasnya, ROA bermaksud berapa banyak aset syarikat mampu menjana pulangan keuntungan. Dan ia boleh digunakan untuk mengukur sebaik mana atau secekap mana bank menggunakan sumber kewangannya. ROA memberi gambaran yang lebih komprehensif atau menyeluruh kerana komponen aset dalam ROA mengambil kira liability. Menurut laporan tahunan terbaru Maybank, ROA Maybank ialah 0.78%. Purata industri adalah sebanyak 1.1% pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahawa tahap ROA Maybank tahun lepas adalah lebih rendah daripada purata industri. Tetapi ini tidak menghairankan memandangkan fenomena yang terjadi pada tahun lepas, sesuatu yang di luar jangkaan kita. Sudah tentu, kita tidak boleh hanya melihat kepada satu petunjuk. Lebih wajar untuk kita gabungkan beberapa petunjuk dalam membuat sebarang kesimpulan. Sebagai contoh, ROE dan ROA. Apabila kita melihat ROE sesebuah bank sangat tinggi, ia tidak bermakna pulangan keuntungan adalah tinggi. Walaupun ROE-nya tinggi, tetapi ROA rendah, ini mungkin menunjukkan bahawa bank tersebut tidak menggunakan sumber kewangannya dengan baik. Petunjuk yang seterusnya ialah hasil dividen atau dividend yield, yang merupakan petunjuk utama bagi sesetengah pelabur dividen kerana ia adalah salah satu cara utama bank memberi ganjaran kepada pemegang saham. Dasar pembayaran dividen Maybank atau dividend policy payout adalah agak stabil untuk jangka masa panjang dengan nisbah pembayaran dividen kekal pada kira-kira 40 hingga 60%. Hasil dividen Maybank adalah pada 6.4% mengikut harga saham setakat 1 Jun. Walaupun berlaku kemerosotan dalam sektor perbankan yang disebabkan oleh wabak COVID-19, Maybank masih teruskan pembayaran dividennya pada tahun fiskal yang lalu. Ini menunjukkan kestabilan dan daya tahan Maybank dan tidak hairanlah ia merupakan salah satu saham penting yang paling popular antara pelabur dividen jangka panjang. Daripada perspektif lain pula, di samping melihat pulangan keuntungan bank, kita juga perlu melihat petunjuk yang digunakan untuk menilai risiko saham bank. Salah satu petunjuk yang paling penting adalah jumlah nisbah pinjaman terjejas kasar atau Gross Impaired Loan Ratio. Pinjaman yang terjejas merujuk kepada pinjaman yang bank mungkin tidak dapat kutip semula termasuk bahagian prinsipal atau faedah. Sama dengan apa yang kita sering panggil hutang jahat atau bad debt. Dan GIL, Gross Impaired Loan Ratio ini menunjukkan berapa banyak nisbah akaun hutang lapuk atau hutang jahat berbanding jumlah pinjaman bank. Jika semakin tinggi nisbah ni, semakin kurang sihat kepada prestasi bank tersebut. Kerana ia bermakna bahawa terdapat banyak hutang lapuk yang tidak boleh dikutip balik sekaligus meningkatkan risiko kredit bank tersebut. Rekod GIL terbaru Maybank ialah 2.23%, wujud jurang yang agak ketara daripada purata industri pada 1.56%. Selepas menilai pulangan keuntungan dan risiko bank, kita perlu melihat daripada sudut penilaian sama ada bank tersebut undervalued atau overvalued. Dan teknik penilaian yang paling banyak digunakan ialah price to book value, nisbah harga kepada aset. Sudah tentu, semakin rendah price to book value adalah lebih baik kerana ia menunjukkan bahawa terdapat penilaian yang rendah atau undervalue.
price to book value Maybank pada tahun lepas adalah 1.1. Boleh dianggap satu penilaian yang munasabah. Sebagai ringkasan, sektor perbankan kini dalam keadaan mula membuat pergerakan, terutamanya pada suku yang lepas. Kebanyakan bank telah mencatat prestasi yang cemerlang di mana satu pendapatan suku tahunan Maybank telah mencatatkan rekod kedua tertinggi dalam sejarah. Apabila ekonomi kembali pulih, sektor perbankan biasanya akan memimpin pemulihan tersebut, dan berdasarkan prestasi bank-bank besar setakat ni, kita dapat lihat bahawa ekonomi kita sebenarnya sedang beransur pulih, terutamanya seperti yang boleh dilihat dengan jelas iaitu aktiviti pinjaman mereka ataupun borrowing activities yang semakin meningkat dan kemudian impaired loan yang semakin menurun. Jadi semua ini menunjukkan bahawa fasa ekonomi yang paling teruk telah berada di belakang kita. Yang berisiko hanyalah masalah penularan wabak COVID-19. Sekiranya dapat diputuskan dengan cepat, kadar vaksinasi boleh dinaikkan dengan cepat, kami percaya bahawa prestasi saham bank di masa hadapan akan bertambah baik. Kita telah tiba di penghujung video. Sebelum itu, sekiranya anda merupakan pelabur baru, kami telah menyediakan sebuah e-book percuma untuk anda yang menerangkan cara untuk mulakan pelaburan saham menggunakan formula dan teknik yang dipraktikkan oleh para penganalisis. Pastikan anda klik pada link yang tertera untuk dapatkan e-book anda sekarang. Kalau anda suka video kami, pastikan tekan butang like, subscribe, tekan butang loceng dan share video ni. Sampai di sini saja episod soal saham kali ini. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.